Dan apabila kita buat perniagaan tersebut, dia akan melibatkan dua proses, dua cara kita deliver kepada customer kita. Pertama melalui post, okay, di mana kita kena packing dan sebagainya. Kalau kita ada barang, kalau tak ada, kita uruskanlah konsep dropship. Hai kawan-kawan, bertemu lagi kita dalam sesi tutorial kali ini. Tajuk pada hari ini adalah bagaimana kita nak shipping barangan yang kita dropship. Jadi sebelum tu, kalau anda lihat pada skrin ini, kita imbas kembali bagaimana kita arrange shipment bagi barang-barang yang kita jual dengan menyimpan stok sendiri. Okey, sama ada kita arrange itu barangan yang menggunakan pos laju ataupun menggunakan JNT. Jadi caranya kita pergi ke bahagian shipping kita punya order dan kita kliklah barang-barang yang kita belum arrange shipment. Okey, kita arrange shipment kita. Kemudian setelah kita tekan confirm, kita menerima tracking number daripada Shopee. Kemudian kita download kita punya airway bill kita. Okey, jadi kita akan dapatlah kita punya consignment note untuk kita buat pengepusan barangan yang kita simpan stok. Okey, untuk kali ini saya akan tunjukkan secara ringkas bagaimana kita nak shipping barang-barang yang kita dropship. Barang dropship ni bermakna kita tak simpan stok, barang tersebut di post oleh supplier-supplier kita. Okey, jadi di sini saya tunjukkan barangan yang saya jual secara dropship. Dan kebetulan hari ini dah ada order, saya akan tunjukkan bagaimana kita nak buat shipping ya untuk barangan yang kita jual secara dropship. Okey, kalau anda tengok di sini ya, di sini sudah ada pembelian ya. Jadi perkataan di sebelah kanan ini, kita tengok perkataan ship. Berbeza dengan apa yang kita tengok sebelum ni, di mana barang-barang tersebut kita jual dengan kita menyimpan stok dan kita menguruskan ataupun memproses barang yang diorder. Okey, yang ini kita cuma kelihatan perkataan ship. Okey, bukan arrange shipment. Okey. Okey, di sini kita tengok balik. Untuk barang yang kita simpan stok, ada perkataan arrange shipment, di mana kita arrange macam biasa seperti yang kita tengok sebelum ni. Okey, jadi untuk yang dropship, pada perkataan ship ini ya, pada perkataan ship ini, kita akan tekan, okey, kita akan tekan dan selepas kita tekan ship, kita akan lihat, okey, senarai-senarai kurier yang boleh kita gunakan untuk kita ship out barang ini. Jadi di sini siapa yang menentukan kurier? Yang menentukan kurier ialah supplier kita. Jadi kita pilih apa yang supplier kita guna, kerana kita akan masukkan tracking number yang dibekalkan oleh supplier. Okey, contohnya macam supplier saya ini, dia gunakan pos laju untuk ship out barang-barang. Okey, jadi saya pilihlah kurier pos laju. Okey, selepas kita pilih jenis kurier, kita akan masukkan tracking number yang diberikan oleh supplier kita, di mana biasanya tracking number ini akan diberi selepas dia memproses barangan kita lah. Tak semestinya barang tu sudah keluar ya. Mungkin dia proses pagi, kita terima tracking number pagi, tetapi barang itu mungkin keluar petang. Okey. Jadi kita masukkan nombor tracking number, jangan silap ya. Kalau silap, nanti klien pula dia pergi ya. Jadi kita akan tengok pergerakan yang salah lah. Maksudnya bukan ke destinasi yang kita nak. Kita akan double check lah nombor ni ya. Sebab ini penting, sebab kita masuk cara manual. Tak sama dengan yang kita arrange. Bila kita arrange itu dah memang nombor yang dibekalkan kepada kita oleh Shopee. Okay. Jadi kita tekan ship. Okay. Selepas kita tekan ship untuk tracking number tadi, okey, maka selesailah, okey, proses kita ship out barang kita. Okey, cuba kita tengok ya. Di sini saya nak tunjukkan dalam kita
arrange shipment untuk barang yang kita simpan stok. Bila kita arrange, bila kita arrange, kita tengok barang apabila kita sudah ship barang yang kita drop ship ini, kita masukkan tracking number, dia terus pergi ke dalam kolom bahagian shipping. Maksudnya barang itu sudah kelihatan sudah ship out. Tapi berbeza dengan barangan yang kita arrange shipment, barangan ready stock kita. Bila kita print kita punya airway bill kita dan kita proses, tetapi barang kita masih berada di dalam kolom to ship. Itu beza dia. Masih berada dalam kolom to ship. Bila dia akan bertukar masuk ke kolom shipping? Apabila courier scan buat kali pertama barang kita, apabila kita post barang tersebut, sama ada barang itu di pick up ataupun kita hantar ke kaunter. Barulah kita berpindah ke dalam bahagian shipping. Jadi untuk barang dropship ni senanglah, ya. Bahagian to ship dah tak ada apa-apa. Barang yang kita masukkan tracking number tadi sudah berada di bahagian shipping. Ada yang bertanya bagaimana kalau courier yang digunakan oleh supplier kita itu tak tersenarai dalam pilihan courier dalam Shopee ni. Jadi sebenarnya ada option yang kita boleh pilih, iaitu kita ambil Pos Malaysia Registered. Pos Malaysia Registered ni untuk mana-mana courier yang tak senarai, kita akan masukkan tracking number di situ. Jika dia dapat detect courier tersebut, kita boleh tengoklah pergerakan tracking number tu. Kalau dia tak dapat detect, bermakna tak ada pergerakan, tapi tak ada masalah. Kita bagi tahu kepada customer kita courier apa yang kita guna, dan kita bagilah nombor tracking number melalui chatting. Jadi mereka boleh track barang yang tersebut di luar Shopee. Jadi di sanalah boleh lihat pergerakan. Jadi macam mana kalau barang kita nak complete, kalau tak ada pergerakan? Kita kena pesan kepada customer bila dah terima barang, minta customer tekan receive item. Bila customer tekan item receive, maksudnya barangan kita itu sudah complete. Jadi dapatlah payment kita daripada Shopee. Jadi itu saja yang saya nak terangkan untuk kali ini. Sekiranya ada persoalan, boleh tanya di bahagian komen, sehingga kita berjumpa lagi di lain tutorial. Semoga tutorial ini memberi manfaat kepada anda. Jumpa lagi.